Puan. Okay. So, Assalamualaikum Puan Aida. Okay. Puan, you bersama saya dalam program Premium Consultation, no problem. Program ini adalah program percuma untuk 30 minit tetapi dia very premium. Okay. So, dalam program ini normally kita bantu usahawan untuk jawab soalan-soalan yang diberikan. So, normally dalam masa setengah jam, saya capable untuk jawab 2 soalan secara detail, secara terperinci. Okey, so untuk Puan Aida, untuk pengetahuan you, sesi ini adalah direkodkan untuk tentuan followers di YouTube, subscribers di YouTube. Video ni nanti saya akan upload di YouTube. Saya akan minta maklumat peribadi Puan, contoh macam nama, nombor telefon, bisnes, lokasi dan juga Facebook address untuk saya bantu buatkan marketing dalam copywriting YouTube tu nanti. Okay. So Puan okey ke saya rekodkan ni? Okey, tak ada masalah. Alright. So Puan Aida dan juga penonton di YouTube nanti, saya perkenalkan diri dahulu, kemudian Puan Aida perkenalkan diri Puan Aida. I believe kita semua nak tahu each other dan audience juga nak tahu each other. So nama saya adalah Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Apa yang saya buat, saya bantu usahawan macam Puan Aida dan juga penonton YouTube nanti hasilkan ratusan ribu ringgit melalui satu servis atau satu produk sahaja. So basically office saya bertempat di Setia Alam, Selangor. Dan saya fokus kepada consulting entrepreneurs dan juga buat training. So silakan Puan Aida. Okey, nama saya Yazma Aida. Saya bukan pengasas marketing lah. Tapi buat masa sekarang saya buat online business Stevia untuk misi masa lapang lah. Okey. So Puan dekat mana alamat Puan? Lokasi bisnes Puan? Saya di Shah Alam, base kat Shah Alam. Shah Alam juga kat mana Puan? Kat Shah Alam. Dekat area Kota Kemuning. I see. Okay. So area Kota Kemuning Shah Alam. Okay. Kota Kemuning Shah Alam. So apa yang boleh saya bantu Puan? Mungkin Puan ada soalan yang boleh saya jawab? Itulah, daripada hari tu lagi saya nak memang bantuan Cik Kimi lah. Masalah saya adalah sekarang ni saya nak run FB Ads dan copywriting. Okay, sekarang ni saya dah ada website. Cuma website saya tadi saya baru buat, itulah kadang Cik Kimi message saya tadi pun saya tak perasan sebab saya tengah godek-godek website saya kan. Lepas dah buat website dulu baru kita nak buat FB Ads lah. Tapi sebelum tu at the same time sebenarnya saya tahu personal branding ni memang penting Cik Kimi. Jadi saya dah buat akaun TikTok dah. Dah ada dah, siap-siap dah kan. Jadi sebab apa saya tengok Yana buat hari tu for dia punya personal branding is very good lah. Jadi why not saya nak try semua platform yang boleh orang kenal kita, macam Instagram, Facebook dah common kan. Tapi TikTok masih tengah trending sekarang. So saya tengah buat lah. Sebab apa saya selalu tengok Cik Kimi buat live. Cik Kimi selalu tekankan kat situ-situlah saya akan jot down. Kadang-kadang saya tak sempat komen, tapi setiap kali Cik Kimi pin live je mesti saya akan follow. Alhamdulillah, thank you. Copywriting semua saya ambil sikit-sikit lah dari situ. Okay, that's great. Jadi Cik Kimi, jadi masalah saya sekarang ni copywriting yang nak orang beli macam tu dah. Kurang. So untuk Puan create satu copywriting yang orang nak membeli, okay, saya nak tanya dulu soalan paling basic. Siapa yang Puan target? Masalah orang yang ada kecil mania, diabetes, obesity. So you are targeting for Stevia punya produk lah. Yang awet. Yes. Okay. Dia punya produk. Mula-mula jual Kimi okey. Sekarang ni slow, a bit slow. Maybe marketing tak power ke or what ke kan. Banyak faktor kat sini kan. Okay. So dia ada beberapa cara, beberapa teknik macam mana you nak hasilkan copywriting. But after all, dia akan come back kepada siapa yang Puan target.
Kenapa saya cakap macam ni? Contoh, saya sebagai konsultan dan saya dah dalam industri services lebih daripada 12 tahun. Right. So bila saya dalam industri lebih daripada 12 tahun, kategori services, sebelum ni saya seorang arkitek, kemudian project management, kemudian kita dalam kategori semua bidang kerja saya kebanyakan servis. Saya ada buat business product tapi tak banyak. So bila you jual produk dan copywriting tu spesifik kepada produk, but then you target kepada orang yang buat kerja services, dia takkan feel. You know? So sebab kenapa kalau you spesifik, you boleh guna jargon. Kalau you spesifik kepada sesuatu industri atau sesuatu kelompok, you boleh guna jargon mereka. Nama lain dia, you boleh guna dialek mereka. Alright, dialek ni penting. Sebab tu you kena tahu siapa targeted audience you. So contoh, you nak fokus kepada produk stevia, alright? Macam mana you nak tahu orang yang you target? Macam tadi, you ada masalah kencing manis, masalah ni dan semua. That's clear. Itu adalah tujuan kenapa produk tu dilakukan. Tetapi kita kena reverse engineering. Saya ajar puan ni reverse engineering. Saya tak tahulah sifu-sifu kat luar dah ajar ke tak. But then memang teknik ni saya banyak belajar dekat US. Kita reverse engineering. Puan tengok balik, contohlah ini adalah stevia. So puan tengok kat situ apa kelebihan stevia. Alright? Kelebihan dia, contoh puan bagi saya 5 kelebihan stevia. Kelebihan stevia ni 0 kalori. 0 kalori, okey. Maksudnya dia 0 kalori lah. Lepas tu dia lebih manis dari gula. Dia pemanis gula jadi. Okey. And then ketiga, dia membantu kita untuk kurangkan ketagihan gula. Okey. And then yang kelima tu macam-macam, dia memang natural sweetener lah. Okey. Natural fruit sweetener. Alright. That's the benefits stevia. Itu dia yes. Betul? Benefit dia maksudnya Cik Kimi tu macam mana? Apa kelebihan dia? Apa USP produk tu? Macam USP produk saya tu dia special dia dengan monk fruit. Stevia dia selalu orang buat stevia monk fruit. Okey. Cik Kimi pernah dengar tak monk fruit tu? Buah monk fruit tu kita combine dengan stevia, jadi dia dua-dua mempunyai 0 kalori. Okey. Dan dia adalah pemanis gula jadi, lebih manis dari gula. Jadi itu actually keunikan produk saya, tapi saya tak terti nak tekankan apa USP produk saya tu. Ini produk itu memang masalah saya. Itu memang produk ni you create by your own atau you pakai produk orang? Puan Aida? Tak, jadi OE. Oh, okey. OEM lah, tapi OEM. Cik Imi? OEM. Okay. Jadi, tapi brand lain lah kan? Macam tu lah. Okay. So, apa ada yang je you... Cik Imi dekat luar sana tu. Come again? Ada je kat luar sana tu, ada yang produk yang macam tu lah, tapi banyakkan Cina buat. Melayu tak buat. Okay. Ada tapi tak banyak. Kan? Okay. So, kat sini USP puan kurang kuat. Dia kurang beremosi. Alright, contoh. Ya betul. Alright, you kena cari dia punya strength point. Contohlah kurang kalori. Atau kurang kalori, nama lain dia contohlah bila cakap produk saya ni kurang kalori. So benda tu macam tak sampai. Contoh sebab kenapa kurang kalori ni, orang yang bukan kategori F&B dia tak faham. Kalori tu apa pun dia tak faham. Alright. So mungkin boleh cakap kurang kalori atau you gunakan stevia tapi you tak gemuk. Contoh. Dia lebih sampai. Alah gemuk. Atau you guna stevia, you boleh jadi energetic. Tetapi paras level gula tu terkawal. Maksudnya dia energy booster. Alright. So you kena cari satu USP yang solid, yang konkret, yang mudah untuk orang faham. Dia lebih kepada beremosi. Contohlah kalau kita ambil salah satu produk ni lah, ambil contoh benda ni. Kandungan dia kulit kayu manis, darah semua orang tahu dah. Khasiat untuk resdung, hidung tersumbat, meredakan selesema. Sama macam USP yang you bagi. Dia tak sampai. Contohlah kalau resdung, dia melegakan resdung yang dah
seminggu sangkut contoh, atau hidung tersumbat sampai memeningkan kepala. USP tu you kena something yang very pain point, yang very beremosi, benda yang something yang straightforward tetapi solid. So puan kena cari apa USP puan. Bila you tahu USP you, contohlah produk saya rendah kalori di mana rendah kalori dan tidak menggemukkan. Ambil satu contoh tu. So bila you cakap rendah kalori dan tidak menggemukkan, you dah boleh letak satu targeted audience, iaitu targeted you kepada orang muda, wanita yang nak cantik. Semua orang nak ada rasa dalam makanan dan juga minuman. Tapi bukan semua orang nak gemuk. Right? Tak semua orang nak gemuk. So mungkin you boleh target macam tu. Okay, kalau you ada 5 USP, satu rendah kalori dan tak menggemukkan, satu lagi paras gula di tahap normal tetapi energi yang luar biasa. Right? Mungkin yang kedua punya point tu you boleh pakai untuk orang yang shift malam, lelaki ataupun kerja di bahagian sektor pembinaan atau kesihatan medical yang memerlukan tenaga. Alright, so you dah dapat satu USP, dapat satu targeted, satu USP satu segmen, satu USP satu klien, satu leads, so you reverse engineering. Biasa orang target dulu siapa yang kita nak jual, kemudian baru bagi tahu dia apa value dia, tapi you reverse engineering. So you dapatkan value yang solid, kemudian baru you cari specific client. Itu pun boleh, tak ada masalah. Alright. So bila puan target macam tu, you kena target secara detail. Contohlah target pertama kurang kalori tetapi tidak menggemukkan. So you go deeply. Apa dia punya demografi? Apa dia punya, kat mana geografik mereka? Apa fisiografik mereka? Apa dia? You lagging. Sifar kalori. Dia memang tak ada kalori. Okay. Kan? Dia sifar kalori. Lagilah macam tu pasal saya kata dia bergantikan gula lah. Lagi manis dia gula. Lepas tu dah lah sifar kalori. Kalau kita ambil banyak pun tak ada masalah kan. Sebenarnya banyak tapi saya tak reti nak tekankan USP kat sini. That's why saya terpaksa message Cik Kimi. Saya minta sangat kan. Tapi apa yang Cik Kimi bagi tahu saya memang sampai. Okay. Sebenarnya faham. Clear gila. Buka minda saya. Alhamdulillah. That's great. Pagi tadi saya participate satu training conducted by one of my BNI friend lah, Edwin Han, Chinese guy, trainer BNI. So kita cerita tentang I do participate tentang macam mana how you want to present your business. Basically dari mana-mana yang saya belajar, walaupun my friend sendiri Edwin sendiri belajar dan I mengajar orang, kekurangan kita adalah communication. Kekurangan kita adalah berkomunikasi. Komunikasi ni adalah, tolong tulis dalam buku nota puan. Communication adalah bila you deliver thoughts dan ada engagement. That is communication. Bila you sampaikan sesuatu dan ada orang respon, baru nama dia communication. Kalau you sampaikan sesuatu dan tiada orang respon, itu nama dia telling. Dia belum lagi engaging. So bila belum sampai level engaging, maksudnya you kena tengok balik. Ayat you mungkin tak faham, orang tak faham. Ayat you mungkin tak sampai. Ayat you terlampau teknikal, atau mungkin ayat you terlampau macam dia bahasa yang bahasa Melayu, orang tak pakai bahasa baku, orang pakai bahasa pasar atau bahasa WeChat panggil. Alright, so you masih guna bahasa baku, orang dah guna bahasa WeChat, so mungkin lagi bahasa you tu you salah sebut pada orang. Contoh you nak jual stevia tapi you jual pada orang yang contohlah orang-orang tua yang memang tak nak fikir gula, so padahal benda tu memang sesuai, cumanya you tak sampaikan dalam bahasa mereka. Pakcik kencing manis, jangan makan gula. Tapi nak manis, ambil stevia. Itu bahasa mudah dia. Pakcik, stevia ni lagi manis daripada gula. Lagilah dia takut. So you salah communicating dengan mereka. Okay. So kat sini, kita punya problem, to be frank, adalah communication. So puan gunakan cara yang saya beritahu tadi, reverse engineering.
Dapatkan value proposition, dapatkan USP dia dahulu, unit selling proposition, atau dapatkan kelebihan produk-produk you yang, to be frank, you kena general members atau general audience faham. Maksudnya general audience faham, you contohlah you dah list down 5 kelebihan. You pergi jumpa budak sekolah tingkatan 1 sampai tingkatan 5, bila you bagi tahu 5 kelebihan ni mereka faham, that's great. Itu satu kategori pertama. Kemudian you pergi kategori kedua, university student. Ini khas kepada penonton yang ada produk sendiri. Okay, please tengok benda ni. Bila kita nak buat iklan something, kita kena try and upgrade. Alright, kalau dalam Facebook ads kita namakan dia split test, nak tengok mana engagement atau posting yang terbaik. Sebenarnya semuanya terbaik, cumanya setting pada FB ads dan juga keywords atau copywriting you kena tak kena, itu je. Copywriting kalau you nak tengok sampai kena habis duit you. So copywriting tak nak habis duit, cuba buat secara manually. You pergi jumpa kelompok-kelompok ini. Pertama kelompok sekolah menengah, kelompok universiti, kelompok ibu muda. Kelompok orang baru kahwin. Kemudian kelompok ibu muda, kategori anak pertama sampai anak ketiga. Dan kelompok middle age. Kemudian kelompok veteran, kelompok muslim ustazah. Ini penting. Ramai orang tak ambil pandang kelompok-kelompok ustazah. Sebab kenapa? Antara kita ni lebih kepada macam muslimah sedikit, alim sedikit. Kadang-kadang ayat kita tu nak jadi bombastik. Ayat kita nak jadi analogi kita nak power. Tetapi bila orang yang sedikit alim, sedikit muslimah, dia akan rasa tidak selesa. Itu pun tidak bagus sebenarnya. Alright? So kita kena tengok various perspektif. 6 kelompok yang saya beritahu pada puan tu adalah sebenarnya perspektif masing-masing. Kalau 5, you sudah kena ada berpuluh-puluh lah USP. Tapi basically 5, you deliver dalam cara yang berlainan. 5 USP yang you ada dalam produk you deliver dalam cara yang berlainan. Cara mana yang majority 6 kelompok ni faham. Contohlah cara pertama, rendah kalori dan tidak menggemukkan. Ada 4 kategori faham, 2 kategori tak faham. Tak apa, itu dah kategori majority. Majority faham, boleh guna pakai. Inilah split test secara manual. So tinggal bila you buat FB ads, kalau tak kena, bukan masalah split, bukan masalah keywords, bukan masalah copywriting. It's masalah setting. Alright? Boleh puan? Setting. Boleh Cik. Cik Himi saya buat semalam FB ad beratus habis. Satu tak ada. Tapi copywriting semua dah set up baik kan. Mungkin saya kena cek balik siapa audiens saya. Saya kena cek balik siapa kelompok yang saya nak pergi. Setiap orang macam Cik Sini sebut tadi tu lah, veteran, ustazah, ibu muda, student, setiap penyampaian dia berbeza-beza. Okey, saya dah dapat. Okay, so bila you dah tengok mana majority yang bagus untuk you guna pakai USP you, baru puan target siapa you punya specific segment atau targeted audience you, atau siapa yang you nak jadi klien. Contoh you cakap, I nak target golongan muda. Tapi Stevia ni boleh ke golongan muda? Dia boleh kalau kena dengan targeted atau segmen yang betul. Contoh, kat sini you nak kurang kalori tetapi tidak menggemukkan. Sesuai. Especially individu yang mungkin profession dia adalah cabin crew. Tetapi nak manis. Alright? Especially dia punya profession adalah frontliner tetapi nak cantik. Dia duduk front desk, duduk dekat klinik kesihatan tapi front desk. Muka nak tip top tapi badan na'udzubillah, contoh. So you pakai produk tu untuk badan, bukan na'udzubillah, alhamdulillah. Alright, so mungkin you boleh guna tagline tu. Duduk front desk, badan jangan na'udzubillah, biar badan alhamdulillah. You boleh guna tagline tu. Saya bagi saya. Alright, so you boleh guna ayat tu untuk FB ads you. Copywriting dia punya title, badan na'udzubillah ke alhamdulillah. Contoh, baru you explain apa benda na'udzubillah ke alhamdulillah. Daripada XL rupanya ke saiz XS. Alright. Dengan apa? Dengan produk stevia menggantikan gula di dalam darah-darah. You boleh guna sebab ayat tu ayat yang bombastik. You know? So analogi kita tu penting supaya segmen tu faham atau dialect kita. Alright.
So boleh puan? Okay. So mungkin saya ini baru jawab satu soalan pun dah dekat setengah jam. Okay puan, saya open lagi satu soalan untuk puan. Boleh? Unmute dahulu. Okey. Hmm. Soalan kedua, tadi pasal copywriting kan? Okay. Soalan kedua saya pula, kita nak, macam mana kita nak orang upload, orang kenal kita tanpa upload gambar dekat Facebook, Instagram, sebab saya ni jenis tak suka bergambar sangat. Setakat dekat Instastory tu saya suka. Jadi tapi saya didengar tak boleh sebab nanti orang tak kenal kita, orang tak kenal produk kita. Bagi Cik Kimi pula macam mana? Apa pandangan Cik Kimi lah? Orang beli produk, orang guna pakai business you sebab mereka suka you. Bukan sebab barang you, bukan sebab business you. Orang beli sesuatu sebab individu tersebut. Right? Kita contoh macam saya ambil contoh lah, puan beli tudung. Alright, puan beli tudung dekat Shopee. Beli Shopee, tak ada live pun, benda tu pasif, benda tu stagnan saja. Tetapi bila puan tengok model yang pakai tu cantik, cantik lah tudung ni. Cuba mannequin yang pakai, cuba patung yang pakai. Biasa je kot, macam next lah cari kedai lain lah. Cari kedai lain, tudung yang sama, harga yang sama, warna yang sama, cumanya ini patung, ini manusia. Yang manusia you akan cakap cantik. Sebab itu lahiriah. Benda tu normal. Right? So sama juga dengan klien-klien you. Sama juga dengan bakal partner you, bakal investor untuk syarikat you. Mereka nak kenal siapa you. You introvert, maybe ramai orang introvert tetapi berjaya. Right? You tetap kena upload gambar tetapi mungkin tidak often, tidak kerap. Mungkin you upload gambar seminggu sekali, is good, tak ada masalah. Daripada you pakai gambar fake, you know. Dan jangan tanya macam mana business you nak grow. Orang kena kenal you, tetapi bukannya every day, mungkin bukannya every hours. Alright? Orang wajib kenal you. Mungkin seminggu 2 kali, 3 kali you update gambar. Tapi gambar pun ada kategori. Ini saya beritahu untuk orang-orang yang introvert. Gambar pertama wajib gambar daripada dahi sampailah ke perut, atas pusat. Itu normal. Kalau you nak ambil full body, please, that will be great. Alright? Kalau sebab I betul introvert kalau betul-betul introvert pun kadang-kadang macam ni level major ni, macam contohlah you tengok ni adalah dah okey lah ni. Paras dada atas pusat sampailah ke kepala. It will be great. Paling tidak pun gambar macam ni dalam screen. Atau kalau you nak impact yang lagi bagus, ambil gambar full body. Orang lagi macam, Puan Aida. Dia tak ada cakap, Puan Aida ni tinggi. Dia tak ada cakap yang tu. Puan Aida ni pendek. Tak, dia tak cakap. Dia tak judge pun. Kecuali you berdiri sebelah orang yang mungkin nampakkan perbezaan you. Tetapi tak perlu berdiri sebelah orang, you just ambil gambar you. Mungkin tengah pegang produk you, mungkin gambar you tengah angkat kotak, angkat stok-stok you, tengah tolak troli stok you. Ambil gambar sebagai tanda you betul-betul genuine. Sebab kenapa? Chances untuk manusia lebih trust you bila dia tengok gambar you. That is a must. Mungkin you tak upload terlampau kerap, tetapi you ada upload seminggu sekali. Seminggu sekali upload gambar tengah brainstorm, seminggu sekali. Ini betul gambar-gambar mana yang boleh menaikkan trust kepada audience you. Pertama, gambar single, gambar you alone. Nombor 2, gambar dengan team. Nombor 3, gambar dengan klien. Nombor 4, gambar dengan banks atau mungkin dengan you punya investor atau funder atau sponsor. Alright? Gambar-gambar dengan community, gambar dengan artis, gambar dengan key players, gambar dengan family. I tak suggest. Orang cakap, Tuan Kimi, macam ni kalau saya upload gambar dengan anak boleh ke? Kalau you selesa, silakan. Tapi dalam bisnes seeloknya kalau boleh cuba kurangkan. Sebab kenapa? Ramai orang dia mendapat numbers of likes, numbers of attention yang tinggi bila ada family. That is taktik. Kalau you selesa, guna pakai. Tapi Tuan Kimi saya introvert, then janganlah pakai. Saya tak galakkan pun. In fact, saya pun tak upload gambar dengan family saya.
Alright. So, I hanya upload gambar sendiri sebab I lagi selesa macam tu. So, kalau you rasa selesa dengan tu, silakan. Tapi gambar wajib. Yang nak menjadikan proses trust tu laju, tolong take note, buat video. Itu lagi laju. Alright. Buat video. Buat video macam mana? Introduction dalam berapa lama? 30 saat. That's it. Hi, my name is Aida Yazma. Yazma Aida Okay, contohlah seperti ini. Okay, hi, my name is Kim Abdullah, Business Management Consultant. Saya bertempat di Setia Alam, Selangor. Apa yang saya buat? Saya bantu usahawan macam anda dapatkan RM1,000 melalui satu servis atau satu produk sahaja. Please follow my TikTok. Thank you, Kim Abdullah, Business Consultant. Dah, 30 saat. Dan video tu, I buatkan FB Ads, I buat dalam story, I ulang sampai orang menyampah, I don't care. Itu nama dia marketing. Right? Itu nama dia penyampaian. Marketing adalah penyampaian, pemberitahuan, pemakluman. So kalau orang tak suka, suka hati dia lah, kita yang buat. Kita tak target dia pun. Orang cakap, tuan Kim ni dah ulang-ulang ni buat, macam orang tak suka. Yep. Sebenarnya, lagi kerap, this is branding. Branding adalah apa yang orang nampak dan apa yang orang dengar. Sebab tu I cakap video. Kalau you upload gambar saja, orang hanya nampak. Kalau you upload video, orang dengar suara you, orang dengar music, orang dengar background. Dia akan membuatkan apa tahu? Nampak dan juga dengar, dia akan tarik ke sini. Dia akan bertemu kat sini. Sini akan proses otak ni. Nak tahu dia berkesan ke tak, brand you bagus ke tak, bila orang fikir pasal you dan dia ceritakan tentang you dan juga produk you kepada orang lain. Kita namakan dia referral marketing atau recommendation. Sebab kenapa? Itu adalah brand. Tapi nak sampai level tu sebenarnya susah, bukan senang. Saya nak sampai level tu pun paling laju saya boleh dapat pun dekat setahun lebih baru dapat level tu. Right? Macam mana sampai level tu? Saya beritahu extra lagi point. Iaitu tunjukkan credibility you. Right? Tunjukkan credibility you atau tunjukkan karakter you. Macam mana tunjukkan karakter? Bila orang dengar apa yang you cakap dan orang nampak apa yang you tunjukkan. Right? So, solid saya bagi pada Puan Aida hari ini. Alright? So, terjawab Puan? Solid. Memang saya dapat solid. Terjawab. Kadang-kadang. Cik Imi, kalau upload gambar dengan produk, kalau kita selalu upload gambar dengan produk ke, biar je ke tak apa? Boleh. Kalau kita selalu upload gambar dengan produk kita, tak apa ke? Boleh. Tak ada masalah kan? Tak ada. Itu sebab produk kita kan? IG kita kan? Biar orang menyampah pun tak apalah kan? Okey. Masalah. Dia macam ni tau. Okey. Orang kalau nak menyampah, you senyap pun orang menyampah. Dia kalau dah sampai menyampah, dia menyampah juga. So you jangan kisah. Alright? So kalau you kisah, you kena tahu tau mindset ni. Do not focus on competitor, do not focus on complainer, do not focus on chaos. Focus on consumer. Fokus pada klien you. Klien you nak tahu you. Klien you nak tahu produk you. Klien you nak tahu value produk you. Kalau orang tak suka, anything, you buat apa benda pun orang tetap tak suka. So biar je lah. Alright? Sangkut Puan Aida. Okay. So, terjawab Puan Aida? Alright. Terima kasih. Memang dapat. Sama. So, saya akan buat. You can execute. Alright. Kita akan gunakan apa yang ada, kita pakai. Kan? Awesome. Jangan fikir-fikir pasal copywriting. Jangan takut pasal konten. You post, itulah kategori konten. Alright. Cumanya try and upgrade. Kalau post tu tak jadi, upgrade lah. Janganlah try and error. Try and error you penat. Alright. Try and upgrade. Okay. So, itu saja yang saya dapat bantu Puan Aida, insya-Allah. Right? So, Puan Aida, saya just nak maklumkan pada you. Sorry? Alright, saya nak maklumkan pada Puan Aida, 6 hari bulan 6, 2021, hari apa hari Ahad dah silap. Saya akan buat talk tentang macam mana nak rekrut secara online. Alright, pukul 10 pagi sampai 11 pagi. Saya panggil artis jemputan, Aidit Marcello. Alright. So waktu ni please join, it's free. Ajak pukul 10 pagi. Alright. Please ajak kawan-kawan you, ajak entrepreneur, family members and so on supaya kita dapat belajar sama-sama. Okay?
Aidit akan ajarkan macam mana you nak utilize video untuk Boleh. Okay? Alright. Terima So, kasih Cik Kimi. no problem. Itu saja daripada saya kepada Puan Aida. Alright. So, saya mohon maaf. Dapatkan ilmu ya. Sure, no problem. Kalau saya terlebih cakap atau perkataan yang mungkin tak sesuai, saya mohon maaf kepada Puan Aida ya. Okay. Terima kasih Cik Kimi halakan ilmu ni. Alhamdulillah, no problem. So, okay Puan, jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak. Alright, Assalamualaikum.